Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem komedi, drama, sci-fi dari 2021 bertajuk Don't Look Up. Kate, seorang pelajar PhD di Michigan State University, mengendalikan teleskop gergasi dan mendapatinya sebuah komet akan melalui orbit bumi. Dia meraihkan dengan penyelia projeknya, Randall, dan pelajar lain sebagai nama Randall Comet selepas dia. Apabila dia cuba menentukan halaju dalam orbit komet, dia mendapati bahawa komet itu sedang menuju ke arah bumi. Randall menghubungi dari Cadell, ketua NASA, untuk memaklumkan penemuannya. Dia pula menghubungi dari Teddy, ketua pejabat penyelarasan pertahanan planet. Beliau dimaklumkan bahawa komet itu berukuran kira-kira 5 hingga 10 km dan akan menghantam bumi dengan tepat 6 bulan 14 hari. Komet yang akan datang adalah lebih besar daripada yang menyebabkan kepupusan dinosaur. Dari Teddy menjemput Randall dan Kate ke DC dan memberitahu mereka bahawa maklumat ini sangat penting terperingkat. Di Rumah Putih, Randall dan Kate bertemu Teddy dan tema umum. Presiden, Janice Olin, mesti menangani krisis selepas calon Mahkamah Agung yang dipilihnya didapati tidak layak. Beberapa ketika kemudian, Jeneral pergi, kerana dia mempunyai janji temu lain, dan ketiga-tiganya terpegun apabila mendapati ada perkara yang lebih penting bagi manusia daripada kemusnahan bumi. Selepas menunggu 7 jam, Jason Olin, ketua staf dan anak kepada Presiden, memberitahu baki trio bahawa mereka tidak akan dapat melihat Presiden hari ini. Di bilik hotel masing-masing, untuk mencari keselesaan, Kate menghubungi teman lelakinya, Philip, yang bekerja sebagai wartawan, dan Randall menghubungi keluarganya iaitu isteri June. Mereka semua sibuk dengan isu-isu yang nampaknya tidak penting buat masa ini. Keesokan harinya mereka akhirnya bertemu dengan Presiden. Randall memberi taklimat kepadanya tentang komet dan kesannya. Pertengkaran berlaku antara ketiga-tiga mereka dan Presiden, yang tidak menganggap mereka serius kerana ancaman dunia akan berakhir setiap bulan dan komet akan menjejaskan peluangnya memenangi pilihan raya pertengahan penggal. Teddy memberitahu Janice tentang kemungkinan penyelesaian masalah itu, iaitu melancarkan peluru berpandu nuklear di komet untuk memesongkan laluannya. Dia meminta mereka untuk menunggu sementara mereka mencari lebih banyak calon yang layak untuk pekerjaan itu. Kate tidak bersetuju, tetapi Jason mendiskreditkan kewujudannya. Sebelum mereka pergi, Jason membuat mereka memahami bahawa keseluruhan perbualan yang mereka ada dikelaskan. Teddy menggesa mereka untuk membocorkan maklumat itu kepada akhbar. Sementara jutawan teknologi Peter belajar tentang komet daripada rakan ahli astronomi. Di New York Herald, mereka telah menerima untuk menerbitkan kisah Randall dan Kate. Selepas itu saintis mengesahkan data mereka tentang komet, tetapi sebelum itu, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Mereka perlu muncul di Daily Read, rancangan bual bicara pagi yang popular. Sebelum mereka ke udara, Kate dan Randall tidak pasti hos mereka mengetahui sebab sebenar mereka datang. Randall menenangkan dirinya di bilik mandi dan akhirnya, dia dan Kate duduk bersama tuan rumah mereka, Bree dan Jake. Selepas memberitahu mereka tentang azab yang akan datang, mereka tidak dipandang serius. Kate hilang sabar dan membentak tuan rumah, kemudian menyerbu. Sementara itu, Randall kekal dalam rancangan itu dan hos menyukainya. Bree juga mengajak Randall keluar untuk minum nanti. Apabila mereka bercakap dengan kaki tangan New York Herald tentang pertunangan mereka selepas penampilan TV, mereka mengetahui bahawa Kate telah menerima tindak balas dalam talian selepas keterlaluan dan menjadi meme. Randall pula diterima baik oleh orang yang mengagumi penampilannya. Sementara itu, kedua-duanya telah disangkal oleh dari Cadell. Randall menyela dan memanggil dari Cadell korup, manakala Kate menunjukkan bahawa dari Cadell tidak walaupun ahli astronomi. The New York Herald mengubah fikiran mereka untuk menerbitkan cerita itu. Masih di dalam bilik persidangan dengan Randall, Kate mendapati bahawa Philip telah putus cinta dia atas tajuk blog yang dia tulis. Sementara itu, Presiden telah memasuki kontroversi kecil selepas gambar alat sulit dia menghantar kepada kekasihnya dan penama Mahkamah Agung telah dibocorkan dalam talian. Di rumah, Randall berhujah di Twitter dengan troll dalam talian yang tidak percaya pada komet. Isterinya memberitahunya tentang pelawat dan dia turun ke bawah untuk menghadap FBI dan Kate dipilih oleh FBI semasa berjoging. Teddy juga dijemput semasa meninggalkan kedai di tepi jalan. Di Pejabat Oval, ketiga-tiga mereka ditawarkan permintaan maaf Presiden, bersama-sama dengan janji untuk bertindak ke atas komet yang akan datang.
Kate menuduh Jania hanya bertindak balas terhadap komen itu sekarang untuk mengalih perhatian orang ramai skandal gambar bogel. Diputuskan bahawa Ketua NASA, Dari Kadel, akan dipersalahkan kerana tidak bertindak dan meletak jawatan. Jania membuat pengumuman kecemasan bahawa komen itu nyata dan akhirnya mengambil tindakan. Wira yang tidak diperlukan, Benedict Druss, diupah untuk mengetuai pelancaran. Jason menulis ucapan untuk Druss dan Kate menunjukkan bahawa satu baris telah diciplak menyelamatkan Private Ryan. Pengakhiran ucapan Jania disambut dengan sorakan dan bunga api. Berita itu telah menjadi viral dan Randall semakin mendapat perhatian ramai. Brie membuat hantaran di Randall semasa temu bual dengannya di rancangan itu dan kemudian kedua-duanya membuat keluar gairah di lorong. Randall dan Brie memulakan hubungan sulit dan cuba mengenali antara satu sama lain dengan lebih baik. Pada hari pelancaran, Druss menunggu dengan tidak sabar di kokpit kapal angkasa. Jania memberikan sedikit ucapan awam dan menawarkan Randall untuk melakukan perkara yang sama dan menangani yang lain dunia. Sejurus sebelum peluru berpandu dilancarkan, Peter berjalan masuk. Apabila Kate bertanya sama ada dia dibenarkan berada di dalam bilik, Jason menjawab bahawa Peter adalah seorang yang besar penyumbang dan oleh itu mendapat pelepasan penuh. Roket dilancarkan. Seluruh dunia memerhati terpukau. Peter memanggil Presiden di luar. Dalam keterujaan saat itu, Randall dan Brie secara terbuka berciuman. Jason cuba mencium Kate, tetapi dia menegurnya. Presiden kembali ke bilik untuk menyampaikan maklumat baru. Peluru berpandu membuat pusingan Randall, Kate, dan Teddy dikurung di dalam bilik di Rumah Putih. Mereka cuba menjelaskan mengapa pelancaran itu dibatalkan. Jason muncul dan memberitahu Randall bahawa dia telah dilantik sebagai Ketua Penasihat Saintifik Rumah Putih dan oleh itu mesti menghadiri mesyuarat tergempar. Jason bertanya kepada Kate jika dia mahu menghadiri mesyuarat itu, tetapi kemudian hanya menghempas pintu. Pada mesyuarat itu, Jania meminta Peter bercakap tentang betapa pentingnya untuk tidak memusnahkan komet itu kerana ia mengandungi mineral yang jarang digunakan dalam teknologi dan China mempunyai lombong terbanyak dengan mineral ini. Randall cuba membangkitkan bantahan, tetapi ditepis. Randall memecah masuk ke dalam bilik dan membawa mereka ke sebuah bar. Dia membuat rancangan Peter untuk komet diketahui, untuk menembak bash drones ke komet dan menghancurkan ia menjadi kepingan. Kemudian asteroid yang lebih kecil jatuh ke Lautan Pasifik, di mana ia ditemui oleh AS Tentera Laut. Peter membuat dakwaan palsu tentang apa yang akan berlaku seterusnya selepas komet dituai, seperti berakhirnya kemiskinan. Teddy bertanya kepada Randall sama ada teknologi drone telah dikaji semula. Randall sudah yakin kerana teori itu telah dimodelkan. Randall percaya dengan rancangan Peter, tetapi Kate dan Teddy tidak teruja. Selepas Kate mengamuk, ketiga-tiga mereka mendapat perhatian daripada orang lain di bar yang nak tahu apa yang berlaku. Kate memberitahu orang ramai tentang rancangan Jania. Rusuhan berlaku dan Kate dibuang dari grid atas arahan Rumah Putih. Kate dibacakan tuduhan palsu dan ditawarkan perjanjian untuk menggugurkannya jika dia bersetuju untuk menahan diri daripada penampilan awam dan tidak membuat sebarang kenyataan tentang komet itu. Dia tiada pilihan selain menerima perjanjian itu. Dia pulang ke rumah, tetapi ibu bapanya tidak membenarkannya masuk. Mereka bersedia untuk pekerjaan yang akan dicipta oleh komet dan tidak mahu politik dalam rumah mereka. Randall sebaliknya membuat iklan untuk bash selular mempertahankan rancangan tentang komet itu. Apabila Randall kembali ke apartmennya di DC pada suatu petang bersama Brie, dia ditemui oleh isterinya June. Daripada meminta maaf, dia cuba untuk bercakap tentang caranya, tetapi June mempunyai syak wasangka dan memutuskan untuk meninggalkan Randall selamanya. Kate bekerja di kedai arak. 3 orang budak masuk ke kedai untuk membeli minuman. Salah seorang lelaki, Yul, segera mengenalinya sebagai gadis dari TV. Mereka teruja untuk melihatnya, tetapi dia tidak berganjak. Apabila dia bertanya apa yang mereka beli, mereka menunjukkan kepadanya minuman keras yang tersembunyi di dalam jaket mereka dan menjelaskan bahawa mereka tidak akan membayar. Kate tidak peduli tentang semua ini, dunia akan berakhir. Sebelum dia pergi, Yul mengajaknya melepak dengan mereka. Randall dan Presiden dapat memeriksa drone dengan Peter. Walaupun Presiden bersemangat, Randall tidak dan kemudian memberikan Peter ulasan rakan sebaya artikel mencari kesalahan dengan drone.
Peter berasa jengkel dan memberitahu Randall tentang maklumat yang telah dikumpul dia dalam talian sejak 1994. Dia memberitahu Randall bahawa dia telah menggunakan algoritmanya untuk melihat bagaimana Randall akan mati, dengan sendirinya, dengan ketepatan 96.8%. Presiden memarahi Randall kerana percubaannya untuk mengkritik Peter. Kate bergaul dengan Yul dan kawan-kawannya. Selepas mengisytiharkan bahawa mereka semua akan mati, dia berhubung dengannya. 25 hari sehingga komet itu mencecah. Randall muncul di Daily Read bersama Bree dan Jake. Dia sudah cukup dan menyela mereka kerana cuba mengurangkan kesan komet itu. Selepas temu bual, Randall ditutup matanya dan dipegang di tempat duduk belakang kereta oleh FBI dan menawarkan tawaran yang sama seperti Kate. Bree putus dengan dia. Kate dan Yul memandang bintang. Yul berkata dia tidak percaya dengan ramalan komet itu. Semasa dia dan Kate bermesra, Kate melihat komet itu di langit malam. Randall, yang memandu pada masa itu, juga melihat komet itu. Dia keluar dari keretanya dan menarik perhatian orang lain kepada komet itu. Randall memanggil Kate dan memutuskan untuk datang menjemputnya. Orang ramai akhirnya melihatnya. Komet itu mula menjadi trend di media sosial dengan hashtag "Hanya Cari Randall" muncul dalam rancangan kanak-kanak yang menuduh Presiden dan Peter sebagai sosiopat dan fasis. Ini mendorong Presiden untuk membalas dengan perhimpunan sendiri, menggunakan hashtag "Jangan Lihat ke Atas" untuk menentang maklumat yang tersebar di media sosial dan disokong oleh jutaan orang. Bantahan balas merangsang media sosial dengan hashtag tanda pagar Don't Look Up. Ia adalah hari jerami untuk ahli teori konspirasi dan ahli teori konspirasi balas. Konsert untuk menyelamatkan dunia daripada komet berlaku. Teddy menerima panggilan telefon, ternyata Janiah telah memotong China, India, dan Rusia daripada hasil komet. Ketiga-tiga negara itu, pada gilirannya, akan melancarkan roket mereka sendiri untuk membelokkan komet, tetapi sebaliknya berlaku letupan besar semasa pelancaran. Pada perhimpunan Presiden, seorang peserta perasan komet itu kini kelihatan jelas. Jason cuba menyelamatkan masa itu, tetapi sebaliknya dimarahi oleh orang ramai. Dia melarikan diri selepas dipukul di kepala dengan botol. Randall, Kate dan Yul keluar untuk mendapatkan bahan makanan untuk persediaan menghadapi azab yang akan berlaku. Yul melamar Kate dan dia menerima. Randall juga teruja. Sementara itu, tiba masanya untuk melancarkan drone bash. Di dalam bilik kawalan, Janiah bertanya kepada Peter bagaimana dia akan mati. Dia menjelaskan bahawa dia akan dimakan oleh Branteroch, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Randall, Kate dan Yul memilih barangan runcit di kedai yang lengang. Kira detik bermula, orang di seluruh dunia sedang menonton, berdoa, dan merusuh. Randall, Kate dan Yul kembali ke rumah Randall. June berjumpa mereka di muka pintu. Roket dilancarkan. 2 drone gagal dilancarkan, tetapi Peter meyakinkan mereka bahawa semuanya berada dalam margin kesilapan. June membenarkan Randall masuk. Mereka berdamai dan berpelukan selepas June mengaku menipu Randall semasa mereka berada college. Kesemua mereka bersiap untuk makan malam, apabila Teddy tiba dengan 2 botol wine. BEADS menghampiri komet dan selak padanya seperti yang dirancang tetapi gagal meletup serentak dan komet kekal utuh. Peter berehat ke tandas dengan Janiah mengikuti selepas itu. Presiden memanggil Randall dan menawarkannya tempat untuk dia dan isterinya di atas set kapal untuk meninggalkan bumi dan mencari planet seperti bumi. Dia menolak tawaran itu dan dia sedar bahawa dia terlupa tentang anaknya di bilik pelancaran. Di luar dunia semakin liar. Komet akhirnya memberi impak. Meja makan menjadi goyah dan rumah itu musnah, dengan ramalan Peter tentang Randall kematian naik dalam api. Serpihan dari bumi terbang ke angkasa. Jason terselamat daripada kesan itu dan mengambil swafoto dengan mempercayai dia adalah lelaki terakhir di bumi. Selepas 22,740 tahun, kapal angkasa yang dirancang menjumpai dan melepaskan buahnya di atas bumi seperti planet. Penghuni meninggalkan ruang krio mereka ke persekitaran. Janiah pergi untuk memeriksa makhluk aneh dan mati didera olehnya. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.